Hari ini tuan-tuan, kita dikejutkan dengan satu laporan yang sangat luar biasa. Bila mana Din Tompok sesedara hari ini mengeluarkan kenyataan bahawa beliau boleh menyelesaikan masalah beras dalam tempoh hanya 1 bulan. Saya nak tergelak tuan-tuan. Sebabnya kita tahu bahawa masalah Din Tompok ni menantu dia hilang pun dia tak boleh selesaikan. Apatah lagi masalah beras hilang dia boleh selesaikan dalam tempoh 1 bulan. Zaman dia tuan-tuan, ketika dia menjadi Perdana Menteri, bukan setakat beras, bukan setakat bawang, telur pun hilang. Pun dia tak boleh selesai. Hari ni macam-macam dia keluar kenyataan bila dah tak ada kuasa. Din Tompok ni bila bercakap selalu tak tengok cermin tuan-tuan. Ikut suka hati saja. Bila bercakap, nasihat saya pada Din Tompok ni, jika ada sebarang sidang media ataupun rancangan di platform media sosial seperti di Sinar Harian ataupun di mana-mana saja, pihak penganjur kena sediakan siap-siap cermin besar-besar letak depan Din Tompok ni. Jadi bila dia bercakap dan tengok cermin, mungkin dia fikir 18 kali tuan-tuan untuk bercakap sesuatu isu. Takut kena balik ke muka dia tuan-tuan. Pandai pula si Din Tompok ni, dia kata PN boleh selesaikan masalah beras hilang ataupun beras tak cukup dalam tempoh hanya 1 bulan. Dia pun dah jadi macam Sanusi juga ni tuan-tuan. Makin gila sekarang ni. Sibuk pasal blueprint The Greater Kedah lah. Tapi blueprint projek Terbengkalai pun dia abaikan. Sebelum kamu pergi jauh dan sarankan macam-macam cadangan untuk selesaikan masalah beras ni Din, lebih baik kamu minta PN buat satu kertas kerja khas mencari menantu kesayanganku. Itu baru betul. Menantu hilang pun tuan-tuan dia tak boleh selesaikan. Ada hati nak selesaikan masalah beras hilang dalam masa sebulan. Retorik dia ni dah sampai ke tahap dewa dah ni. Selain cari menantu, kamu pergi settle isu bersatu dulu. Kamu Presiden Bersatu, settle dulu isu pembubaran Bersatu Tenggara, isu Bersatu Kota Melaka, isu Bersatu Hulu Langat, isu Bendahari Bersatu Pahang letak jawatan, macam-macam lagi lah tuan-tuan masalah dalam Bersatu hari ni. Kamu sebenarnya sudah tak relevan untuk jadi ketua ni Din. No action, talk only. Peja bekas timbalan kamu pun kamu sanggup kencing. Kamu assign 5 calon lain untuk bertanding dan lawan Peja untuk jawatan naib Presiden Bersatu. Sedangkan kamu dan Hamzah tiada pertandingan. Tak kenanya tu. Nasib baiklah si Peja menang, kan? Kesimpulannya, kamu uruslah dulu diri kamu tu Din. Kes mahkamah, isu keluarga, isu parti kamu sendiri tu pun belum selesai. Nak selesaikan isu besar melibatkan rakyat pula. So berhentilah dari membuat kenyataan yang makan diri dan menampakkan kepura-puraan dan kebodohan kamu tu. Simpan sikit bodoh tu. Okey, ada soalan lain? Silakan. Kawan-kawan di TikTok kalau ada soalan, bolehlah ajukan soalan pada saya. Datuk, tolong ulas sedikit berkaitan dengan isu nafas dan juga khazanah yang sedang hangatkan sekarang ni. Nafas, sudah tak bernafas lah sekarang ni. Untuk makluman semua, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri bertegas tidak akan menghalang dan masuk campur dalam siasatan terhadap pertubuhan peladang kebangsaan ataupun nafas dan khazanah nasional ataupun khazanah oleh pihak berkuasa termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Perdana Menteri sendiri mahu siasatan dilakukan dengan adil tanpa mengira pangkat dan jawatan ataupun sama ada melibatkan syarikat kerajaan mahupun swasta. Beberapa hari ini tuan-tuan, heboh isu perlembagaan pertubuhan peladang kebangsaan nafas. Walau ia badan yang bebas, tapi ia sebenarnya di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baru-baru ini juga terdapat kes melibatkan Khazanah Nasional Berhad yang mana pengurusinya adalah Perdana Menteri sendiri. Tapi seperti saya katakan,
Perdana Menteri memberi jaminan tidak akan halang siasatan kalau ada laporan. Kalau salah siasat, kalau salah dakwah. Kalau salah juga hukum. Ini Perdana Menteri cakap. Kan? SPRM juga telah memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan berjumlah 43.9 juta yang dialami Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB dalam Fashion Valet. Bibi Yusof lah ni tuan-tuan. Kan? Dalam hal ni, kita serahkan kepada pihak SPRM untuk menjalankan siasatan terhadap nafas dan dakwaan penglibatan kartel dalam pengedaran dan pembekalan kontrak baja padi. Bukan sikit tuan-tuan, banyak. Kan? Perdana Menteri sendiri turut rasa kecewa dan rasa tidak senang dengan kumpulan kartel di mana kumpulan ini cuba menjaga kelompok mereka sahaja, bukan menjaga kebajikan rakyat. Arahan Perdana Menteri kepada Jabatan Audit Negara sebelum ni untuk melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan, GLC. Ini antara langkah tepat dan dapat menghindari daripada berlakunya ketirisan dana yang besar. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ini lebih banyak kepincangan akan didedahkan, lebih banyak rompakan-rompakan, samunan-samunan, sakawan-sakawan bakal terdedah. Saya nampak Ronald Kiandi dengan Ustaz Zawawi punggung dah panas dah tuan-tuan bila kartel yang terlibat dengan projek baja sampai 1.8 bilion sudah mula satu persatu diangkut oleh pihak SPRM. Okey, soalan lain silakan. Datuk, boleh ke Datuk ulas secara serius, bukan gurau Datuk, berkaitan dengan mimpi Hadi Awang bertemu dengan Rasulullah baru-baru ini. Banyak polemik yang telah dikeluarkan di media sosial. Jadi apa pandangan Datuk secara serius? Macam mana nak ulas Hadi Awang jumpa Rasulullah ni? Kita nak ulas secara serius. Sebab kenyataan tu pun agak melucukan dan meragukan. Tak apalah. Saya cubalah serius. Tambah sekali. Ini nak suruh jawab dari segi sudut agama. Sudut agama. Pertama sekali harus kita ketahui adakah boleh kita bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadikan mimpi tersebut sebagai hujah. Kita ni tuan-tuan sebagai orang Islam khasnya perlu faham dan yakin bahawa mimpi yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Sebagaimana hadis sahih dan ia boleh ditafsirkan dengan kebaikan kalau ditafsirkan dengan betul. Namun mimpi bukannya dalil dan mimpi tak boleh dijadikan hujah untuk sesuatu tindakan, termasuklah mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kerana sebagaimana para ulama mujtahid boleh tersilap dalam ijtihad, maka demikianlah juga para pentafsir mimpi juga boleh tersilap. Bukan boleh suka-suka tafsir mimpi ni tuan-tuan. Saya nak berkongsi satu cerita di mana pernah seorang lelaki bertemu baginda Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Dalam masa yang sama ketika itu, Sayyidina Abu Bakar cuba mentafsirkannya, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu betul sebahagian dan tersilap pada sebahagian yang lain. Ini hadis sahih tuan-tuan, hadis Bukhari. Boleh cek dalam kitab ni, hadis nombor 7,000. Dan dalam hadis riwayat Muslim pun ada keluar hadis nombor 2269. Bayangkanlah tuan-tuan, sekiranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun boleh tersilap mentafsirkan mimpi yang baik, apatah lagi kalau setakat jadi ni tuan-tuan. Justru itulah mimpi tidak boleh dijadikan hujah dan dalil pada apa-apa tindakan. Apatah lagi kalau Bala Subramaniam jumpa
Haji Hadi yang bertemu dengan Rasulullah. Gila. Dia jumpa Haji Hadi, jumpa Rasulullah. Bukan dalam mimpi ni. Selain tu juga tuan-tuan, menurut Imam Zakarshi, dalam kitab Al-Bab Al-Muhid fi Usul Al-Fiqh, beliau berkata, yang tepat ialah mimpi tidak mensabitkan satu hukum syarak ataupun satu bukti. Meskipun mimpi bertemu dengan Nabi itu benar, dan syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tetapi orang yang tidur bukanlah orang yang berkelayakan untuk menyimpan dan meriwayatkan, kerana ia tidak boleh menjaganya. Selain itu juga tuan-tuan, ada pun mentafsirkan mimpi, ia harus bagi mereka yang diberikan kemahiran saja. Menurut Ibnu Abdul Albar, dalam Al-Tamhid, apabila ditanya kepada Imam Malik, adakah setiap orang boleh mentafsirkan mimpi? Lalu kata beliau, adakah dengan kenabian dipermainkan? Ini merujuk kepada hadis sahih yang menjelaskan bahawa mimpi yang baik adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Kata Imam Malik lagi, tidak boleh mentafsirkan mimpi melainkan yang mahir tentangnya, orang yang ada kepakaran tentang mimpi. Sekiranya dia bermimpi yang baik, dia boleh menceritakan kepada orang lain. Sekiranya dia bermimpi yang tidak elok, hendaklah dia berkata baik ataupun diam saja. Jadi berkaitan dengan isu baru-baru ni, iaitu Hadi Awang kata muka Nabi hitam. Tuan-tuan, jika benar itu, biar dia sendiri bertanggungjawab dengan apa yang dia kata. Begitu jugalah bila Bala Subramaniam tadi tu tuan-tuan, berkata beliau pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat dia nampak Haji Hadi jumpa dengan Nabi. Bala Subramaniam pun pernah jumpa. Tuan-tuan tahu tak ni Bala Subramaniam ni siapa? Bala Subramaniam ni ialah pengurusi Dewan Bukan Islam PAS. Dia kata dia pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita biarkan pemimpin PAS bertanggungjawab dengan kenyataan tersebut, sebab mereka tidak komen apa-apa pun tuan-tuan tentang kenyataan Bala Subramaniam ni. Okey.